إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه وما ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad. Tuh. Jadi kata Syekh Muhammad Al-Fadali, bermula rahmat dan sejahtera tu minta turunlah kedua-duanya di atas penghulu kami. Siapa penghulu kami itu? Badal Muhammadin, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni afdalil ibad, selebih-lebih daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia yang paling lebih sekali. Kalau gitunya qala syarihu rahimahullahu taala, telah berkata oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri, qauluhu, bermula perkataannya tu, qauluhu tu mubtada lah, khabarun tu khabar, khabarun tu khabar gitu. Qauluhu, bermula perkataannya, perkataan musannifi, ala sayyidina, perkataan musannif di atas penghulu kami. Bermula perkataannya musannif di atas penghulu kami itu i'rabnya khabarun, ialah khabar. Khabar daripada apakah dia? Anis salati wassalami, ataupun anis salatu wassalamu. Baca dengan harakat hikayat pun boleh. Khabar daripada as-salatu wassalamu, bermula rahmat dan sejahtera itu. Tuh khabarnya ala sayyidina. Tapi kata khabar ni bitakdiril muta'allaqi, dengan ditakdirkan muta'allaq dia. Jadi ala tu bertakluk dengan sesuatu yang mahzuh. Maka i'rab jadi khabar lah. Tuh ala tu bertakluk dengan sesuatu yang dimahzuh, jadi khabar bagi wassalatu wassalamu. Tuh sebab tu dia kata khabarun anis salati wassalami atau khabarun anis salatu wassalamu. Jadi khabar bagi wassalatu wassalamu. Kata khabar tu kait bi takdiril muta'allaqi, dengan ditakdirkan muta'allaq bagi tuh ala. Muta'allaq bagi ala. Muta'allaqi ay muta'allaqi ala itulah.
Tepat gantung bagi Allah. Karena Allah tu hajat, maka ia berharap ia berhajat pada muta'allaq dia. Muta'allaq duk mana? Muta'allaq dia katanya hazah, buang, mahzuf. Maka ditakdir kembali. Muta'allaq bagi hajat Allah ni musannan hal keadaan tu hal bagi muta'allaq. Hal keadaannya muta'allaq bagi Allah ni. Nah, tu musanna. Nah, musannan mana musanna lah dua lah. Gitu. Mana takdir dia? Ai kainani. Gitu. Tu. Jadi wassalatu wassalamu ala sayyidina ai wassalatu wassalamu kainani ala sayyidina. Bermula rahmat dan sejahtera daripada Allah Ta'ala tu, minta mohon kedua-duanya turun, adalah tetaplah kedua-duanya di atas penghulu kami. Tu. Wa yasihu, dan sah juga an yuqaddara, bahawa ditakdir, oleh bahawa ditakdirkan muta'allaq. An yuqaddara ay al muta'allaq. Nah, wa yasihu, dan sah boleh juga maknanya an yuqaddara, oleh bahawa mentakdirlah muta'allaq bagi Allah tu mufradan, hal keadaan jadi mufrad. Boleh tak? Tu. Nak takdir musanna pun boleh, nak takdir mufrad pun boleh. Wa yakunu, wa yakunalah atas berkata yuqaddara. Nah, atas itu. Tu. Wa yakuna khabaran, dan bahawa jadilah ia tu. Nah. Tu muta'allaq hak kita takdirkan dengan mufrad tadi tu. Khabaran an ahadihima. Jadi khabar daripada salah satu keduanya. Jadi khabar bagi salah satu daripada keduanya. Mana? Ahadihima ai as-salati was-salam. Ahadihima ai ahadi minas salati was-salam. Salah satu daripada keduanya, salah satu daripada selawat dan salam. Jadi khabar bagi salah satu keduanya lah. Lepas tu wahuzifa, dan dihazafkan, dibuangkan khabarul akhari, dibuang ke khabar hak satu lagi. Kalau kita takdirkan mufrad, maka dia tu jadi khabar bagi salah satu daripada as-salah atau as-salam. Kalau kita kata khabar bagi as-salah, maka as-salam dak lah. Khabar bagi as-salam, as-salah dak lah. Lepas tu hadak tu di mana? Wa hudhifa khabarul akhari, dan dihazah buangkan khabar yang satu lagi. Tak kira lah mana-mana satu. Atas niat kita lah nak buat jadi khabar mufrad tu bagi as-salah atau as-salah. Kenapa kau dibuang, dihazaf? Ilak pada kata hudhifa. Wa huzifa khabarul akhari, dan dibuangkan khabar yang satu lagi. Kerana apa dibuang? Ilak berkata hudhifa. Lidilalatil mazkuri. Tu. Lidilalatil mazkuri, kerana dimengertikan yang tersebut, yakni lidilalatil mazkuri ai lidilalatil khabaril mazkuri, kerana dimengertikan khabar yang tersebut alaihi alal mahzufi. Tu. Kerana dimengertikan khabar yang tersebut di atasnya, di atas yang dibuang. Jadi tak perlulah nak takdir lagi. Reti dah. Sebut salah satu, satu lagi tu reti dah. Maka dihazah, dibuang ke khabar yang satu lagi, lidilalatil mazkuri ai lidilalatil khabaril mazkuri alaihi alal mahzufi. Di atasnya, di atas yang dibuang. Maka persoalannya, adakah orang panggil ni babut tanazu'? Ada dia kata la min babit tanazu'i, bukanlah ia la min babit tanazu'i, bukanlah orang panggil apa takdir ke orang panggil muta'allaq bagi Allah tu dengan mufrad tu masuk daripada bab tanazu'. Tanazu' ni makna berbu-rebu. Tu dalam mengaji nahwu dia tahulah dah ni.
babut tanazuk. Mana berebut-rebut. Nah. Bukan. Kenapa lah bukan? Ilak berkata la min babit tanazu'i. Li'annahu ay li'annat tanazu'a, kerana bahawasanya tanazuk ni, berebut-rebut ni, la yajri, tidak berlaku lah ia tanazuk fi ismil masdari, dia pada isim masdar. Dah. Ini kaedah lah ni. Tu babut tanazu'i la yajri fi ismil masdari. Nah. Bab tanazuk ni tidak berlaku pada isim masdar. Jadi wassalatu wassalamu la ya dah ke? Ismu masdarin. As-salah pun ismu masdarin, wassalamu pun ismu masdarin. Kalau gitu bab tanazuk ni dia tak berlaku pada isim masdar. Kata la yajri itu kai ala sahihi ay alal qauli sahihi. Di atas pendapat yang sahih lah. Jadi muqabil bagi pendapat yang sahih qaulud dhaif, dia kata isim masdar pun berlaku juga babut tanazuk. Gitulah. Tu pada wajah i'rab lah tu. Nah. Jadi boleh kita nak i'rab kita nak takdir ke orang panggil muta'allaq bagi Allah tu dengan musanna pun boleh. Kalau kita takdir dengan musanna makna kainani. Nah. Kalau kita takdir dengan mufrad kainun gitulah. Nah, wassalatu wassalamu ala sayyidina ay kainani ala sayyidina. Atau wassalatu wassalamu kainun ala sayyidina. Boleh tak? Tu bermula rahmat dan sejahtera tu tetaplah kedua-duanya di atas penghulu kami. Ataupun bermula rahmat dan sejahtera tu tetaplah ia salah satu daripada keduanya di atas penghulu kami. Faham satu lagi? Gerti dah lah. Nah, kerana dia hazah kalau panggil khabar yang satu lagi. Nah. Habis situ. Wawu isti'nah fi ityani itu khabar muqaddam. Wa fi ityanihi bi'ala, dan di dalam mendatangkan akan dia wa fi ityanihi bi'ala, dan pada mendatangilah ia musannif bi'ala dengan kalimah ala tu. Kenapa awak mari dengan Allah? Dibawa datang dengan Allah tu kenapa? Wa fi ityani bi'ala isyaratun mubtada ma'khar. Isyaratun ialah sebagai isyarah ila syiddatit tamakkuni, kepada bersangatan tetaplah kedua-duanya wassalah wassalam tu di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Tapi kalau kita buka syarah sawi tu ya ada ia tidak kata mutaaddi bi ila tu. Kalau wassalah tu mutaaddi bi ila, itu dengan makna menyembah ke mana dah tu ni. Sebab tu wa ala wassalatu wassalamu ala. Kalau tak silap syarah sawi Jawharatul Tauhid tu ada ya syarah. Apa dia kata wassalatu wassalamu ila sayyidina dah tu ni. Ala sayyidina, tak kata ila. Sedangkan ala tu lil madarrah lah kita kira. Mudarat. Tidak. Karena wassalat tu kalau dengan makna ila tu berwaham pada menyembah. Tu. Maka memanglah kalau minta dengan Allah Ta'ala tu rahmat dan sejahtera tu daripada pihak yang tinggi kepada pihak yang bawah, maka muta'addi dia dengan Allah lah kena hak tepatnya. Jadi sini tak syarah banyak ya, cuma dia kata wa fi ityanihi bi'ala, dan pada mendatanglah ia musannif bi'ala dengan kalimah ala sayyidina. Ala tu awak mari dengan ala, tidak ila dak. Isyaratun ila sebagai isyarah ai i'lamun bi khafiyin, dengan secara pemberitahuan, dengan secara halus, ila syiddatit tamakkuni, kepada bersangatan tetaplah orang panggil wassalatu wassalamu tu, rahmat dan sejahtera Allah Ta'ala tu tetap sungguh-sungguh. Itu makna syiddatit tamakkuni, tetap sungguh-sungguh, kejak sungguh-sungguh di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis wasayyidu, habislah orang panggil kalimah Allah tu, habis itu syarah. Kemudian dia nak menyata kalimah sayyid pula. Mari mana kalimah sayyid? Ini orang panggil bahasan pada perkataan as-sayyid. Wawu isti'nah. Wawu isti'nah bayan ni nak menyatakan orang panggil as-sayyid itu tak apa. Wasayyidu, dan bermula sayyid. Sayyid ni huwa ialah ai maknahu huwa,
maknanya ialah. Gitulah. Tu samalah kita Jawi, kita Arab pun takdir gitulah dah tu ni. Bermula kudrat, yang ketujuhnya kudrat, iaitu berkuasa. Iaitu maknanya iaitu itu. Wa sayyidu, dan bermula sayyid itu huwa, ai maknahu huwa, maknanya ialah al-mutawalli lis-sawadi. Gitu. Al-mutawalli lis-sawadi, yang mengerasi atau yang memerintah, yang menguruh lis-sawadi, akan hitam. Yang menguruh akan hitam, itu makna sayyid. Nah, yang memerintah akan hitam. Sawak tu makna hitam lah. Tapi adakah makna nak ni hitam ni warna? Aida. Ai itu nak tafsir pada sawak. Tak apa makna hitam sini? Ai al-jama'atil katsirati. Maknanya al-mutawalli lis-sawadi, ai al-mutawalli lil jama'atil katsirati, yang menguasai, yang memerintah akan jemaah yang banyak. Itu sayyid. Dah. Kalau kira tak ada tafsir gini, tak faham lah kita tu. Nah, al-mutawalli lis-sawadi. Tu makna sayyid. Yang memerintah akan yang hitam. Perintah hitam. Nak hak putih dah kau kena. Ni kinayah daripada ramanya orang panggil manusia ni. Kepala yang hitam, maka dikatakan hitam. Betul ni. Tu orang mau orang di stadium tu. Hitam. Tu. Nah. Gelak lemak, hitam legai. Apa kepala orang tu kira hitam, kepala orang tu hitam-hitam. Tak usah kira hak botak tengah seorang tu. Nah, hak ramai-ramainya berambut tu, hitam belakalah tu ni. Tu. Tu. Jadi as-sawadi ni maknanya al-jama'atil katsirati. Itu makna as-sawadi. Jadi penghulu-penghulu, sayyid-sayyid, ketua-ketua ni, ya, maknanya apa? Al-mutawalli lis-sawadi, yang memerintah akan yang hitam, ai al-mutawalli lil jama'atil katsirati, yang memerintah, yang menguasai akan jemaah yang banyak. Itulah sayyid. Jadi kalau orang tu orang panggil merintah jemaah yang banyak, orang panggil sayyid lah. Nah, tu tok ngulu kampung, sayyid tu. Nak tu ni. Tu 2 3 4 butir kampung dia seorang penghulu. Sayyid tu. Apatah lagi sebutir negeri. Sayyidur Rais. Nah. Tu penghulu ketua, Perdana Menteri. Panggil Sayyidur Rais. Nah, presiden. Presiden ke, Perdana Menteri ke, Tok Agong ke. Ayalah tu. Dah. Orang panggil orang hak merintah jemaah yang banyak. Itu orang panggil sayyid. Bila kata sayyid tu dengan makna orang hak merintah jemaah yang banyak, fayalzamu, maka melazimilah ia, mengautomatiklah ia, mewajiblah ia, an yakuna a'zamahum. Oleh bahawa adalah ia sayyidina ni, penghulu kita ni, nabiyina sayyidina, penghulu kita ni, a'zamahum, yang lebih mulia daripada mereka itu jamaah yang banyak tadi. Dah kata dia tu memerintah jemaah banyak. Lazim daripada dia tu memerintah jemaah banyak, dialah hak paling agung sekali daripada jemaah banyak. Itu maknanya. Fayalzamu ayyakuna a'zamahu, maka lazim daripada kata sayyid itu ialah mutawalla, al-mutawalli lil jama'atil katsirah. Fayalzamu ayyakuna a'zamahu, maka melazimilah sayyid dengan makna mutawalli, lil jama'atil katsirah tu, an yakuna, oleh bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yakuna ay nabiyina itulah, an yakuna bahawa adalah Nabi kita Muhammad, an yakuna oleh bahawa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu a'zamahum, yang paling mulia daripada mereka itu manusia. Nabi kita Muhammad hak paling mulia sekali. Wa huwa, dan ia kaunuhul a'zam, a'zamahum tu, keadaan Nabi kita tu yang paling mulia daripada mereka itu jemaah yang banyak tu, al-maqsudu, itulah hak dimaksudkan, itulah hak dikehendaki, itulah al-matlub, hak dituntut. Jadi maksud kita kata sayyiduna tu maknanya apa? Kita nak mengatakan Nabi lah hak paling agung sekali daripada manusia-manusia yang lain. Itu maksud dia. Duk sebut sayyidina saja tak tahu apa makna sayyidina. Nah, ini makna sayyidina.
Mana kita sebut Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi tu. Maknanya kita nak mengatakan Nabi kita lah hak paling agung sekali daripada sekalian manusia yang lain. Tu hak maksud tujuan hak kita kehendaknya daripada kata kita Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu. Wakila dan kata kil ai wakila ba'dul ulama lah ni. Wakila dan kata setengah ulamanya huwa ialah sayyid ni al-kamilu bi itlaqi. Nah, al-kamilu bi itlaqi maknanya apa? Yang sempurna dengan secara itlaq. Tu sayyid juga ni K lah ni. Makna sayyid ni juga kata setengah ulamanya al-kamilu bi itlaqi. Yang sempurna dengan secara itlaq, tanpa kait. Itu mana? Apa makna secara itlaq? Itu nak tafsir pada kata itlaq. Tak apa makna yang sempurna secara itlaq? Min jami'il wujuhi. Sempurna daripada sekalian wajah-wajah, sekalian jalan. Tu min jami'il wujuhi, daripada sekalian jalan Nabi kita hak paling sempurna. Wa fi sairil halati, dan pada sekalian kelakuan. Tak ada hak sempurna sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tak boleh kita iktikad kata kita tu lebih pada Nabi ke, sempurna macam Nabi ke. Tak boleh tu. Kerana hak paling bertakwa, paling takut dengan Tuhan, paling sempurna, paling perfect, paling hebat, paling itu paling Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia. Itu makna sayyid pada kata setengah ulama. Apa? Al-kamilu bi itlaqi. Yang sempurna dengan secara itlaq. Apa makna secara itlaq? Sempurna habis jalan, habis cara, habis kelakuan. Tak ada hak paling sempurna, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Wa yutlaqu aidan, dan dikatakan juga, diitlaqkan juga sayyid tadi tu. Wa yutlaqu ai sayyid, dan diitlaqkan juga, dipanggilkan juga, disebutkan juga, dikatakan juga sayyid tu aidan juga tu kama yutlaqul mutawalli tadi lah. Tu aidan ai kama yutlaqul mutawalli li jama'atil katsirah tadi. Diitlaqkan juga makna sayyid ni seperti mana dikatakan makna sayyid tadi tu orang yang memerintahkan bagi jemaah yang banyak. Dikatakan juga sayyid itu ala syarifi, di atas asyarif, yang mulia. Tu wa alal maliki, atah berkata ala syarifi, ay wa yutlaqu aidan alal maliki lil uqala'i. Disebutkan juga sayyid ni seperti mana diitlaqkan sayyid ni orang yang memerintahkan jemaah yang banyak. Diitlaqkan juga sayyid ni alal maliki lil uqala'i, di atas orang yang memiliki akan orang-orang yang berakal. Tu raja bagi orang yang berakal pun dikatakan sayyid. Dah. Raja sultan ke tu sayyid lah ke tu. Dipanggil sayyid juga. Tu. Habis. Kemudian kata dia wa itlaqu sayyidi alaihi ay ala nabi sallallahu alaihi wasallam khabar muwafiqun li hadithi ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati wala fakhru. Boleh kau panggil nabi tu sayyid? Mana dalilnya? Itu ni. Itu tak perlu dalil dah lah kita nak hormatkan Nabi ni. Tu. Orang lebih tua pada kita pun kita tak panggil nama direct. Nama dia Soleh. Umur berapa? 60. Kita panggil Soleh gitu. Mari minta. Kita hak panggil ni umur berapa? 20 baru. Boleh panggil gitu. Orang panggil biadak. Biadak. Maka sebab itulah antara hormat orang tua ni Nabi lebih tua pada kita semua sekali. Kalau kira-kira tak berhajat pada dalil lah nak panggil Nabi tu sayyid ke, maulana ke, habibuna ke, wa qudwatuna ke. Tapi sengaja dibawa datang ni supaya kita tu tahu sebut sayyid ni bukan semata-mata
Sengaja-sengaja nak beradak, tidak. Bahkan muafakat dengan hadis. Mana? Wa itlaku, dan bermula di itlaq, dipanggilkan as-sayyid. Wa itlaku sayyidi, dan bermula di itlaq, dipanggil ke sayyid alaihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut ke sayyid di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tu khabar muafiqun, ialah muafakat ia li hadis bagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hadis Nabi? Ana sayyidu, bermula aku ni ialah penghulu waladi Adam, penghulu bagi anak-anak Adam. Bila tu? Yaumal qiyamati, ini zahir pada hari kiamat. Begitu. Tuh. Ni orang panggil, sebut kait dengan yaumal qiyamati ni orang panggil la mafhumalah. Tak boleh nak dipahal kata hari kiamat saja je orang panggil, oh Nabi tu sayyid pada hari kiamat. Bukan bahar gitu, bukan bahar gitu dah. Oh, mana dunia ni bukan Nabi sayyid lagi. Nah, hari kiamat esok tu baru sayyid. Dah. Tuh. Yaumal qiyamati, kait dengan hari kiamat ni orang panggil, Nabi kata aku penghulu bagi anak Adam pada hari kiamat, yakni zahir pada hari kiamat. Tu tidak nafi, kata Nabi ni sudah sayyid dah di dunia ni. Nabi memang sayyid dah di dunia ni. Patutnya Nabi kata yaumal qiyamati tu zahir pada hari kiamat. Ketika mana hari kiamat tu, nyatalah Nabi sayyid sungguh. Mana? Ketika mana manusia tu semua pakat nak berharap ke nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain semua kata ana apa? Nabi-nabi lain kata mana? Izhabu ila ghairi. Gi ke nabi lain lah. Nafsi. Masing-masing dah hari ni. Masing-masing lah. Tak usah nak minta dengan aku lah. Nak minta syafaat ke apanya. Maka zahir lah ketika tunya apa? Kesayyidan, ketuanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana? Nabi kita tidak jawab nafsi. Bahkan Nabi kita lah jawab analah. Akulah ahli pada mensyafaat pada hari ni. Tu maka zahir. Maka tak nafi Nabi kita tu zahir, Nabi kita tu sayyid dah di dunia. Ingat tu. Tu ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati ai zahiran. Fi yaumil qiyamati. Gitu. Zahir pada hari kiamat. Aku ni penghulu bagi anak Adam, zahir pada hari kiamat. Wala fakhra, padahal aku tidak berbangga, aku tidak menyombong. Tidak ada jenis kemegahan, tidak ada jenis kesombongan. Ada juga orang kata wala fakhra, mana tidak ada lagi jenis kemegahan hak nak lebih atas daripada sayyidu waladi Adam. Ada juga kata gitu. Tu wala fakhra tu ada dua tafsir. Satunya ulama kata wala fakhra dengan makna tidak ada jenis kemegahan dah nak lebih daripada ana sayyidu waladi Adam. Tak ada dah. Sayyidu waladi Adam, hak tu hak paling lebih sekali, hak paling megah sekali. Ada kata wala fakhra ai min babit tawadhu'in nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Tidaklah aku berbangga, tidaklah aku bermegah. Ini orang panggil sebagai tahaddus bin ni'mah saja. Menyebut-nyebut kata nikmat kurnia Allah Taala terhadap diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah makna Nabi kita nak menyombong. Tak ada dua tafsiran situ tu. Habis itu. Kemudiannya katanya syarah waqtulifa dan diberselisih pendapatlah oleh ulama. Hal aula ataupun halil aula zikru sayyid fil hadisil ladzi lam yuzkar fihi ka hadisi qulu Allahumma salli ala Muhammad. Jadi diberselisih pendapat dah oleh ulama. Adakah aula kita sebut sayyid pada hadis hak Nabi tak sebut sayyid? Jadi benda ni termasuk daripada khilaf dah lah ni. Bukan khilaf kita dengan Wahabi, bukan. Kenapa? Ulama dulu khilaf dah. Tu jadi hak Wahabinya kan? Hak Wahabinya kata bid'ah masuk neraka ya. Nah ada ni. Hak tu hak jadi marah tu. Jadi kalau orang reti kata waqtulifah diberselisih pendapatkan oleh ulama, maka tak ada apa. Orang ni nak baca Allahumma salli ala Muhammad. Ada wajah dia.
Kenapa dia baca Allahumma salli ala Muhammad, tak letak Sayyidina Muhammad? Hak ni baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada wajah dia. Maka jangan duk saling menyalah lah. Kenapa? Kerana benda mukhtalafun fih. Benda hak diselisih pendapat oleh ulama pada perkara tersebut. Gitu. Faham tak Hamdi? Menyenggut. Waktu lifa dan diselisih pendapatkan oleh ulama. Halil aula zikruhu. Adakah utama, lebih aula, lebih afdal, banyak lebih pahala, zikruhu, menyebutnya sayyid. Zikruhu, zikru sayyid, fil hadisi, menyebutkan sayyid pada hadis Nabi SAW. Hadis mana? Allazi lam yuzkar, yang tidak disebutkan sayyid fihi padanya pada hadis. Lam yuzkar, yang tidak disebutkan sayyid fihi padanya pada hadis. Mana? Misal bagi hadis yang tak disebutkan sayyid pada nama Nabi Muhammad SAW pada hadis tersebut. Ka hadisi, seperti hadis Nabi SAW pada menjawab soalan sahabat. Sahabat tanya, kaifa nusalli alaika fis salati ya Rasulullah? Bagaimana kami nak selawat ke atas engkau dalam semayang ya Rasulullah? Qulu. Ni Nabi kata, qulu, katalah. Tuh. Kalian semua kata lagu ni. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok. Ada sayyid tak? Tak ada. Tuh. Kenapa tu disebutkan sayyid ni? Ilak pada kata zikruhu, zikru sayyid. Mura'atan, kerana nak meraihkan lil adabi, bagi adab. Tuh. Jadi hak balik kata kena sebut aula, afdal, pahala lebih banyak kita sebut sayyidina ni, walaupun hadis tak sebut sayyidina, mura'atan lil adabi, kerana nak menyerai, nak menjagakan adab serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kita nak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau hadis tu Nabi tak ada sebut kata suruh kata sayyidina, tapi kita pergi sebut sayyidina. Ini kerana kita nak menjaga adab dengan Nabi. Tu. Au ni ataf pada kata zikruhu. Au ni ataf pada kata zikruhu. Tu waktu lifa dan diselisih pendapat. Bila ataf tu gak pasang sepepak barulah. Tak? Waktu lifa dan diselisih pendapat oleh ulama. Halil aula, adakah lebih utama, lebih afdalnya adamu zikrihi, ketiadaan menyebutkan dia sayyid fihi padanya, ai fil hadis lam yuzkar. Fihi, gitu. Fihi ay fil hadis allazi lam yuzkar fihi. Tuh. Hadis lisih pendapat juga oleh ulama, adakah aula, hak utama, hak afdalnya ketiadaan menyebutkannya sayyid, ada muzikrihi, zikri sayyid fihi padanya, ay fil hadisi padanya, pada hadis lam yuzkar, yang tidak disebutkan sayyid fihi fil hadis. Kerana apa tak di hak aula bagi pendapat ulama ni nya? Ada muzikri. Ilak pada kata ada muzikri. Mura'atan, kerana nak merai, nak menjagakan lil waridi, bagi warid hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warid Nabi ajarnya tak sebut sayyid. Maka kita nak menjagakan warid, maka kita tak sebut sayyid. Itu pendapat ulama juga. Tu jadi kalau ada orang baca selawat, dalam semaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedap marah. Dia kata wahabi mu ni. Tak ada sebut sayyidina ni. Jangan. Jangan duk cepat tuduh wahabi. Tu satu hal juga. Ni masalah orang kita ni cepat sangat. Sikit-sikit wahabi. Sikit-sikit wahabi. Tu. Jatuh mutuk wahabi. Semua benda salah wahabi. Wahabi. Jadi banyak yang kenal wahabi pada ahli sunnah. Lu sebut wahabi sama? Tak betul tu. Buat habah ni, buat perangai ni. Wahabi. Nak berzikir wahabi sama. Ya, dia ita apa pula. Sikit-sikit wahabi. Tak boleh itu.
Tu biar kita kena Wahabi ni lagu mana cara. Wahabi ni dia tak meraih. Jadi kita boleh buat fuak lah. Mana? Fuak gulu ni ada dua. Mana kalau Wahabi ni jenis tak meraih. Tak meraih khilaf lah. Ada. Tak meraih khilaf. Hanya dia saja betul. Jadi bagi orang baca Sayyidina, gulu. Finnar, bid'ah. Kullu bid'atin dalalah, kullu finnar. Tu Wahabi itu kan. Nah. Ada pun balik orang panggil hak gulu sebelah nak menuduh Wahabi, abah kan boleh tak apa gitu. Nah, orang tak baca Sayyidina, Wahabi dah ni. Nah, menyalahi sikit, Wahabi dah ni. Berat agak tu. Dua-dua bengang dua-dua. Pak ahli sunnah ke mana? Ya tahu khilaf. Benda ni mukhtalafun fihi. Ini tu ni. Perkara hak diberselisih pendapat padanya oleh ulama. Jadi kalau kita nak baca Sayyidina, kita tahu. Kenapa kita mengikut ulama yang meraihkan adab serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tu tak baca Sayyidina, kita tahu kata dia tu barangkalinya ikut pendapat ulama yang nak meraihkan warik lafaz hak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal nak balah. Tak payah berkelahi. Tak kena balah. Benda mukhtalafun fihi tak kena balah. Balah pas kiamat tak selesai. Kerana ada wajah istilah belaka dua-dua pendapat tu. Nah. Tu. Hak ni nak jaga warik daripada Nabi. Hak ni nak jaga adab serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Kemudiannya hak balah tu lah hak bodoh. Hak balah tu lah hak bodoh. Kita orang mengaji ni tak payah balah dah. Tahu dah. Dengar orang tu apa dari azan tu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ni gulu ni. Ada. Ini limura'atil adabi. Tu mura'atan lil adabi. Kalau nak meraihkan adab serta Nabi SAW. Tiap-tiap kali sebut nama Muhammad, sebut Sayyidina semua. Boleh? Tak apa. Hak ni asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak apa. Nak meraihkan lil warid. Mura'atan lil waridi. Nak meraihkan bagi warid. Warid ni mana hak benda hadir daripada Nabi. Hak datang daripada Nabi ni lagu mana? Hak lagu tu. Ni nak jaga hak tu. Dua-dua tu. Ada orang panggil wajah hujah dalil belakang masing-masing. Kemudian kata Syekh Ibrahim Baijurinya hak mana hak kuat antara kedua? Warrajihu dan bermula pendapat yang kuat. Warrajihu dan bermula qaul yang rajih. Qaul yang kuat ni sebuah dalilnya. Minhuma ay minal qaulaini. Daripada dua pendapat ni. Pendapat yang mengatakan aula sebut sayyid kerana mura'atan lil adab, ataupun aulanya adamu zikri sayyid mura'atan lil waridi. Di antara keduanya hak rajahnya apa? Khabar al awwalu ay al qaulul awwalu, ialah pendapat yang pertama. Itu hak lebih rajah ay inda Ibrahim al-Baijuri lah. Rajah di sisi Ibrahim al-Baijuri dan ulama-ulama yang menjalani di atas pendapat Ibrahim al-Baijuri, Syekhul Azhar. Kerana apa dia kata rajah? Ni ilak pada kata ar-rajihu. Tu ilak situ. Li'anna fihi imtisal al-amri wa ziyadatan. Itu. Li'anna fihi, kerana bahawasanya sabitlah padanya ai fi zikri sayyidi. Pada menyebutkan sayyid pada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang tidak disebutkan sayyid padanya pada hadis. Sabitlah padanya tu imtisal al-amri. Menjunjungkan titah perintah Nabi. Satu hal dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah kita tak selawat ke Nabi? Orang kita tak selawat ke? Selawat mana imtisalu amri, junjung dah titah-titah Nabi. Wa ziyadatan ay adaban. Dan pertambahan lagi. Apa? Ada pertambahan mana? Adaban. Wa ziyadatan ay adaban. Ada pertambahan lagi selain daripada imtisalul amri. Orang panggil adab pula serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adab dengan junjung titah perintah ni katanya ulama lebih aula beradab daripada junjung titah perintah Nabi. Ya ke? Ya. Mana dalilnya?
Dalilnya ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipilih oleh Nabi untuk jadi tu imam semaya ganti Nabi ketika Nabi sakit gering. Tu maka satu kalinya Sayyidina Abu Bakar naik dah jadi tu imam. Nah, tapi oleh kerana Nabi tu hadir pada semaya jemaah tersebut, Sayyidina Abu Bakar ni turun. Nah, Nabi kata pergi naiklah. Pasal apa turun pula dah jadi dah apa duduk pak tu imam dah. Maka kata Sayyidina Abu Bakar tidak munasabah anak bagi Abu Quhafah nak jadi imam bagi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beradab. Dia ni. Padahalnya Nabi suruh tak jadi imam. Nabi suruh. Tapi dia taat tak? Tak taat. Kenapa? Karena ziyadatul adab. Mana orang panggil nak menjaga adab, husnul adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turun Nabi juga jadi tu imam. Itu. Kukuk mana memang al-adabu fauqal imtisal. Adab tu lebih tinggi daripada junjung titah perintah. Itu. Itu ilak bagi Syekh Ibrahim Al-Baijuri kata pendapat yang mengatakan aula sebut sayyid pada hadis yang Nabi ajarkan selawat tu tak sebut sayyid kerana nak menjagakan adab, itulah pendapat yang rajih. Kenapa? Kerana ada dua perkara. Mana? Imtisalul amri dan ziyadatul adab. Itu. Tak ada pun pendapat yang kedua mura'atan lil waridi, ada imtisalul amri saja ya. Itu ni habis itu. Kemudiannya kata dia wa hadisu dan bermula hadis wa istiqnah mubtada balik. Wa hadisu dan bermula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyi lagu mana? La tusawwiduni, jangan memanggil aku sayyid. Jangan membuat sayyid akan daku. Boleh tak? La tusawwiduni, jangan mengatakan sayyid kepada aku. Jangan memanggil aku sayyid. Mana fi salatikum, di dalam sembahyang kamu. Apa hadis ni lagu mana? Tu. Dia mau kata ni hadis Nabi kata la tusawwiduni fi salatikum. Khabar bagi wahadisu batilun ay maudhu'un, ialah hadis yang batil itu maudhu'. Hadis yang batil ni maudhu'. Tu hadis maudhu' ni tak boleh dihujahkan dengan dia. Ya bolehnya hadis itu kalau naik ke tahap hasan. Hadis dhaif pun tak boleh. Hanya mimba bi fadailil amal saja. Boleh buat amal fadilah amal boleh lah. Ni kena bercara dalam ulumul hadis lah. Tu kita orang ngaji pondok ni kurang sikit lah bab hadis ni. Ada ni. Habis terik pun ngaji apa? Baik kunyah habis lah. Yang kecil. Syarah ya. Ngaji lah tak? Ngaji lah. Ada ni. Mana hadis ni terbahagi pada dua. Hadis mutawatir, hadis ahad. Itu ni. Daripada hadis ahad itulah bercabangnya orang panggil tubik hadis aziz, gharib. Lagi? Apa lagi? Tak ingat dah. Kita minat hadis. Ada pun hadis hak khabar mutawatir, hak tu orang panggil tu dari dalil orang panggil yakin lah, yufidu yakin lah. Hadis mutawatir ni bukan tahap zon, yakin sungguh. Ada pun hak jadi orang panggil apa? Perbahasan ulama pada bab zon ni, pada khabar ahad ni. Hak dihukum ke orang panggil hadis itu sahih ke dhaif ke, dhaif ke, hasan li zati, hasan li ghairi, dhaif li zati, dhaif li ghairi, hasan li ghairi, hasan li zati. Maudhu' la aslalah ke guana tu dibahas pada khabar ahad lah. Khabar ahad tu terbahagi pada khabar masyhur, khabar aziz, khabar ghari. Okey? Tak ngaji tak? Ngaji tak? Ya dah tu. Itu ni. Ada pun khabar mutawatir. Hak tu tidak zon hak tu dah. Hak tu tidak zon. Jangan kita pukul rata terus, jangan kata hadis ni ya atas zon, ya belaka. Dah. Hak mutawatir tak bina atas zon. Hak mutawatir yufidul yakin. Kita sebut dah tak ada. Khabar mutawatir ni yufidul yakin.
Kalau kita kata orang panggil khabar mutawatir ni memberi faedah zon, beratlah kita, bodohlah kita. Nah, tu khabaran yang sampai kepada kita ni dengan bilangan yang tak mungkin sepakat bohong. Itu orang panggil khabar mutawatir. Nah, bahkan khabar mutawatir ni lah menjadi dalil bagi istinbat pada bab usuluddin, bab aqaid, bab akidah. Bab akidah yang tak boleh zon. Nah, adillatul yaqiniyah ni sebut kan? Dalil-dalil yang diyakinkan. Mana dalil-dalil yang diyakin? Khabar mutawatir ni. Quran dan hadis-hadis hak siapa tahak kepada kitanya khabar mutawatir. Baki lagi khabar ahad, tu terbagilah. Nah, aziz, masyhur, gharib dan sebagainya. Kemudiannya dihukumkan pula orang panggil pada hadis hak bercabar daripada ahad tu, masyhur, aziz, gharib tu sahih li zatih li ghairih. Nah, tu mengajar dalam masalah hadis. Kita pun tak mahir mana bab hadis ni. Hak tu lah orang panggil hak jadi zon tu. Zon tu sama-sama manhajul ulama muhaddisin pula. Manhaj mutasyaddi, manhaj mutasahil, manhaj mutawassit. Ya ada manhajul muhaddisin pula. Manhaj ulama-ulama hadis ni tak sama. Seumpama kita sebut dah di Ibnul Jauzi itu, antara ulama yang dikatakan mutasyaddi. Nah, ketat orang panggil dia nak menghukum sahih satu hadis tu sangat ketat syarat-syarat dia. Nah, dah. Syarat dia tu sangat ketat. Banyak tubik daripada hukum medianya, dhaif gitu. Nah, sahih ni payah sangat. Itu sabalah tu. Ada hak mutasahil supaya mustadrak Imam Al-Hakim tu. Nah, mutasahil bermudah-mudah, sahih. Semua sahih tak mau dia ada ni. Itu. Ada hak mutawassit mana tengah-tengah. Tak ketat sangat, tak longgar sangat. Tengah-tengah. Tu. Jadi kita tu tak boleh lah kita dah kata bahawasanya semua hadis ni dasar ilmu hadis ni dibina di atas zon la kaidah. Hak zon tu khabar ahad. Itu pun jumhur ulama sepakatlah, kebanyakan jumhur, boleh kata jumhur sepakat, ittifaq jumhur ulama, tidak jadi ijma' lagi. Ittifaq hampir-hampir nak ijma'. Mana asahhul kitab ba'da kitabillah sahihil Bukhari wa Muslim. Sesahih-sahih kitab selepas daripada Quran dan sunnah tu, selepas daripada Quran tu ialah sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian adakah hadis-hadis dhaif tu bukan hadis Nabi? Tak, hadis Nabi juga. Cuma tak cukup syarat nak kata hasan. Hadis-hadis hasan tu bukan hadis Nabi ke? Hadis Nabi juga. Cuma tak cukup syarat nak kata sahih. Tu. Jadi jangan kita orang panggil membina ke orang panggil persepsi lah pada masyarakat. Bimbang-bimbangnya takut masyarakat kita ni tak percaya dah kepada hadis Nabi SAW. Sekali lagi kita ulang tu. Membawa kepada sanksi dalam hati masyarakat ni terhadap masadir ahkamu syar'iyyah. Tepat sumber bagi hukum syariat. Mana Quran sunnah. Quranul Karim sunnatun nabawiyah. Ijma'ul ulama. Qiyasul fuqaha atau qiyasus sahih. Itu. Lagi pula kalau sekerak-sekerak kita jawab gitu, itu bahaya tu. Membawa ke orang panggil bersorak, bertepuk tangan, fuak-fuak anti hadis. Fuak-fuak anti hadis ya. Macam hak mati dah tu siapa dah? Kasing apa? Kasing Ahmad ke apa dah tu ni? Fuak-fuak anti hadis. Umpama tong pun ada perkataan dia kata hadis-hadis tak nak pakai. Tak boleh nak pergi mana. Kenapa? Kerana manusia hak kupu. Bukhari, Muslim manusia ya. Tu ni. Hak betul-betul kita nak pegangnya Quran saja. Quran. Itu tu. Quran tu mutawatir dan ada hadis-hadis yang mutawatir. Dah. Jadi perkara-perkara yang kita tidak mahir seumpama bab-bab hadis ni. Macam saya kurang sikit bab-bab hadis. Kurang banyak lah, bukan kurang sikit lah. Memang kita ni tumpu kepada bab tauhid, mantik. Tu bab-bab ilmu kalam ni lah, makulah tu tupu-tupu itu. Bab-bab hadis ni kita kurang. Jadi kita tak boleh nak cakap lah benda hak kita tidak mahir. Cukup kita tahu gitu cukup lah. Pada dah. Kita beri peringat pada orang. Jangan kita hurai tu sampai tahap dia mau jadi ragu-ragu, jadi syak wasangka, jadi sanksi. Itu bahaya pada agama kita ni. Habis. Yang paling kurang jadi bahaya dua perkara. Mana? Kita meranak ke kepercayaan umat terhadap masadir ahkamu syar'iyyah, iaitu hadis Nabi SAW. Yang dua, kita jadi bola tanggung kepada puak-puak anti hadis.
Wa inti hadis. Biar tu tepuk tangan. Betul dah aku dulu. Nah, dah hadis ni sahih di sisi kita, belum tentu sahih di sisi orang lain. Sahih di awak, saya kata tak sahih. Berat gitu. Memelah di kalangan ulama manhajul muhaddis, di kalangan ulama hadis memang ada gitu. Apa kita sebut dah? Ada beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu di kalangan ulama hadis tak setuju kata sahih. Ada. Tak apalah dia ulama hadis. Dia ada syarat dia ada ijtihad dia, ada kaedah dia, kawaid dia. Dia berhujah lah. Apa dia tidak sahih? Kerana begini. Kerana ada rawi yang tasyayyuk ke lagu mana, ikutlah. Kan kita layak ke nak gitu. Ngaji hadis pun baik kuniah ya tu lah. Ilmu ilal, ilmu apa? Ayo apa? Ilmu apa tu? Ilmu rijal. Ilmu apa dia? Ilmu apa lagi? Jarh wa ta'dil. Menjar ke orang rawi-rawi itu, mentadil ke mengadil ke orang. Mana kita duk ngaji gitu. Tak ada nak mengarang kita. Lepas tu nak hurai boleh. Maka kita serah ke orang panggil tu kemahiran ilmu tersebut pada orang yang mahir. Tak. Ada hak mahir-mahir sungguh. Ahli sunnah kita wal jamaah, ahlul hadis sungguh. Seumpama Maulana tu lah. Maulana India tu. Nah itu ni. Mazhab Hanafi kuat aku balik hadis. Tu. Kita ni kurang sikit. Padahalnya mazhab Hanafi ni bukan manhaj ahlul hadis. Dia manhaj ahlul ra'yi, tapi dia kuasai hadis. Kita pula mazhab Syafi'i sebenarnya asalnya apa? Manhaj ahlul hadis. Imam Syafi'i itu manhaj ahlul hadis. Tapi akhir-akhir mutaakhirin kita hak pegang Syafi'iyah kuat ni, kurang pula ilmu hadis. Kuat ke ra'yi pula. Kuat ke ra'yi tak kuat mana-mana. Gak ni. Kuat ada-ada gitulah. Ni kelemahan kita. Tu. Jadi rojak kepada orang yang lebih alim lah, macam Maulana Lutfi ke baba kita, baba Bukhari pun alim hadis tu. Yang mengaji usuluddin hadis mula di Mesir. Yang tamu master pun bahagian takhassus bab hadis juga. Kita tak alim bab hadis ni tak payahlah tebing hurai, buat jadi serabut perut orang ramai pula duk mikir. Nah tu ni. Itu tengok. Wa hadisu dan bermula hadis la tusawiduni fi salatikum. Jangan memanggil sayyid akan daku di dalam sembahyang kamu. Batilun, ialah hadis tersebut dihukumkan batil ai maudhu'un. Tu. Tapi ulama ni nak kata sengkee ni. Nak kata khabar ahad ni jadi orang panggil dibina di atas zon. Mana? Fa in sahha, dobi. Fa in sahha, maka jika takdirlah hadis tu sahih. Fa in sahha, maka jika sekalipun sahih, fa mahmulun ala babit tawadhu'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diihtimal ditanggungkan di atas bab tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tak pasti kan? Jumhur ulama mengatakan hadis la tusawiduni fi salatikum tu maudhu' batilun. Tapi kita tak tahu, mungkinnya ada sahih. Itu kata bina di atas zan. Maka sebab tu ulama kata fa in sahha, maka jika sahlah hadis tersebut. Kalulah ada ulama hadis yang mengatakan saya terima hadis ni dengan jalur rawi-rawi lagu ni dan setiap tabaqat rawi itu cukup syarat nak kata sahih. Nak kata mana kita? Kita tak tahulah. Maka tangguh ke mana? Fa in sahha, maka jika sahihlah hadis tersebut, fa mahmulun ala babit tawadhu'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanggungkan di atas bab tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tawadhu' itu mana Nabi kata jangan kamu panggil sayyid aku, jangan kamu panggilkan aku ni sayyid dalam sembahyang kamu, itu tandanya Nabi ni nak tawadhu'. For kita itu kita kata Ustaz Hidil lah. Tu. Masa tekah duk mengaji ni, orang duk panggil abai gitulah. Bawa kat aginya orang panggil habis ngaji duk mengajar kat masjid surah. Takkan mesti jumpa duk panggil abai lagi. Dia ni. Tak menjaga aku, tak jaga muka aku. Nak panggil kat Ustaz Abai, ke Ustaz Khidil, ke Tok Ayah D ke. Baru ada hormat sikit. Tapi tiba-tiba Khidil pun. Hamdi kata tuan guru Abai, contoh. Tuan guru Haji Khidil. Tiba-tiba Khidil kata, jangan nak panggil gitulah di. Panggil Khidil gitu jugalah. Itu orang panggil bimba bitawadhu' Khidil. Yang nak tawadhu' atau panggil ustaz lah, panggil panggil dede gitu juga. Gitu. Itu hak dia nak tawadhu'. Berak.
Tu macam ustaz kita dah. Tak usah panggil saya ustaz lah. Panggil gitu-gitu je, panggil Pak Ih gitu je. Kita pun panggil Pak Ih juga. Gerak Nah, hak dia nak tawaduk. Hak anak murid tu wajib kena beradab. Tu geraklah. Nah tu ni. Contoh Abu Bukhari nak tawaduk. Tak usah panggil babo lah. Panggil biasa-biasa je. Panggil nama saya Bukhari, panggil Bukhari. Bukhari. Ada akhlak tak mu? Ada akhlak je panggil tak? Hak babo tu nak tawaduk, tak nak bagi orang panggil babo tu hak dia. Macam ni ya. La tusawiduni fi salatikum fa in sahha, maka jika sahih sekalipun hadis ni fa mahmulun ala babi tawadhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diihtimal ditanggungkan di atas bab tawadhu'nya Nabi. Nabi nak tawadhu, biarkan Nabi. Nah, itu hak Nabi. Nabi nak tawadhu. Nabi kata jangan kamu panggil aku sayyid dalam semaya kamu. Tu Nabi tegah tu nak tawadhu Nabi. Nah, kita pula nak beradab dengan Nabi tu hak kita. Itu kata setengah ulama lah. Nabi. Tapi ada perbahasan ulama hadis kata la tusawidu ni memang jelas-jelas lah batil. Kenapa? Karena tidak ada Arab tu panggil tusawid. Ia bahasa dari segi logah. Nabi ni tak cakap dengan bahasa yang gharib. Gharib lah tusawid ni. Tu dijari lagi lah perbahasa yang lain, panjang lagi. Habis itu. Itu cermatnya ulama kita. Takut nak hukum maudhu' dengan secara qat'i putus. Awak mari lagi in sahha fa mahmulun ala babit tawadhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kemudian kata musannif wad-dhamiru fi sayyidina li jami'il khalqi. Dan bermula dhamir pada kata sayyidina. Sayyid tadi duk bahas sayyid. Tu dhamir tu. Na tu marji' ke mana? Kau tu kami tu klik ke mana? Wad-dhamiru fi sayyidina. Dan bermula dhamir pada kata sayyidina. Pada kata sayyidina tu li jami'i ay raji' untuk khabar. Lam ta'alluq mahzuf jadi khabar bagi wad-dhamir. Ay raji'un, kembalilah ia dhamir sayyidina tu li jami'il khalqi, bagi sekalian makhluk. Tuh. Jadi penghulu kami tu siapa? Sekalian makhluk. Kerana apa? Kerana apa kau orang panggil raji'un li jami'il khalqi? Ilak pada kata raji'un li jami'il khalqi. Izla syakka, kerana tidak ada jenis syak fi siyadatihi, pada ketuanannya Nabi, pada kepenghuluannya Nabi, keketuaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam alal jami'i, di atas sekalian ay jami'il makhluqat, di atas sekalian makhluk. Hatta al-anbiya wal mursalina wal malaikah. Hingga para nabi, para rasul dan para malaikat. Nabi lah ketuanya. Maka apatah lagi kita orang biasa, apatah lagi kayu, pokok, gatu, batu, gunung, gana, bukit, buka, segala aflak, planet, aras, gapo semua sekali. Nabi lah sayyidnya. Situ. Kemudiannya kata Syekh Muhammad Fadali Muhammadin wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.